Ini kan doa Nabi bagi kepada Zaid bin Harisah. Nabi kata, wahai Zaid bin Harisah, sesungguhnya aku amat mencintaimu. Maka Nabi kata, setelah kamu solat, jangan tinggalkan doa ini, wahai Zaid. Doanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kepada semua yang terlibat dalam penganjuran majlis ilmu kita pada tengah hari yang barakah ini. Surau ini namanya Surau Darussalam. Masya Allah. Dar ni maksud dia apa? Darul Iman, Darussalam, Darul Khusus. Yang kita sebut dar ni. Ada siapa yang tahu tak? Tempat. Negeri. Terengganu Darul Iman. Negeri Sembilan Darul Khusus. Selangor Darul Ihsan. Perak Darul Ridwan. Kemudian Kedah Darul Aman. Kelantan Kelantan Darul Naim, kan? Subhanallah. Betul. Bila kita sebut dar ni seumpama ibarat seperti wilayah ataupun pusat. Macam itulah. Ada sekolah nama dar banyak, kan? Dulu saya sekolah Darut Taqwa, macam-macam sekolah lah dar. Jadi bila nama masjid ini Darussalam, salam kita tahu salah satu nama Allah. Kan, Allah ya salam, maksudnya Allah yang maha sejahtera. Allah yang maha memberikan keselamatan, kesejahteraan. Jadi kita sedang berada di satu surau yang namanya Darussalam. Wilayah kesejahteraan, wilayah keselamatan. Masya Allah. Bila kita sebut assalam di dalam Islam, kita ada satu syiar, iaitu memberi salam. Dan salam sesama kita, salam kepada para nabi, salam kepada para malaikat. Bagi salam juga ke? Bagi tak salam pada malaikat? Bila bagi salam pada malaikat? Subhanallah. Ketika kita at-tahiyat, kita bagi salam pertama kepada para nabi, kan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam itu kepada sekalian nabi, bukan Nabi Muhammad saja. Ayyuha, kepada sekalian nabi. Agak-agak nabi-nabi yang kita bagi salam, dia jawab tak? Ya. Nabi Muhammad pun. Itu hadis Nabi yang lain. Nabi SAW bersabda, Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Masya Allah. Kemudian kita bagi salam kepada siapa? Assalamu alaina. Salam sejahtera ke atas kami. Wa ala ibadillahi salihin. Dan salam sejahtera ke atas hamba-hambanya yang saleh. Ada berapa orang hamba Allah yang saleh? Tak terkira dan kita tidak tahu siapa. Kalau ketika kita baca salam ini ketika solat zuhur tadi, kalau waktu zuhur tadilah, sekali waktu di muka bumi Allah ini, umat Islam hampir dalam 3 bilion. Yang solat kalau 1 bilion lah kalau solat. Jika kita ni orang saleh, kita dapat doa daripada 1 bilion orang mendoakan kita. Faham tak maksud saya? Sebab salam tu dalam at-tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau kita hamba Allah yang saleh, waktu zuhur tadi, kalau ada 1 bilion, umat Islam hampir 3 bilion, kot yang solat 1 bilion saja. Kalau 1 bilion solat dan 1 bilion mendoakan, kalau kita orang yang saleh, kita dapat doa 1 bilion umat Islam yang solat zuhur. Kerana adanya kesejahteraan ke atas kamu, wahai orang-orang yang soleh. Tetapi persoalannya, adakah kita hamba Allah yang soleh? Kalau kita bukan hamba Allah yang soleh, kita tidak dapat doa kesejahteraan tersebut. Kemudian setelah habis tahiyat, kita bagi salam lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi, pusing kanan. Itu rukun ke sunat? Rukun. Kalau kita tinggal tu salam yang pertama tidak sah solat, padahal dah hujung dah tu. Yang lain semua okey, hujung. Tolong perhatikan anak cucu kita. Saya perhati jugalah anak-anak. Bila bagi salam tu kadang-kadang tak keluar suara. Sebab dia dah nak cepat, dah hujung kan. Dia laju. Saya kata masa bagi salam yang pertama tadi, Umi rasa tak sempurna bagi salam. Ada keluar lafaz tak? Kita perhatikan daripada jauh. Bila dah last tu kan, Assalamualaikum. Padahalnya tu, ia adalah salah satu rukun dalam solat. Salam yang pertama. Dan kita tahu rukun qauli, rukun yang disebut pada lidah kata-kata ni, perlu dalam keadaan lafaz. Bukannya, itu bebet mulut. Mesti ada keluar suara yang hanya telinga kita saja dengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnakan. Yang kedua itu dah sunat. Tapi yang pertama adalah wajib rukun. Jadi, itulah salamnya kita beri kepada para malaikat. Sebelah kanan, sebelah kiri. Dan insya Allah salam itu dijawab oleh para malaikat. Dan dijawab juga daripada hamba-hamba Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain yang boleh menerima salam kita tersebut. Mungkin ada di kalangan jin Islam dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau orang tanya, dah salam lepas yang terakhir tu lepas solat tu bagi siapa? Orang kiri kanan pun tak ada. Kalau dalam solat tu nampaklah kepada siapa kan? Kepada para nabi, kepada kita dan kepada hamba Allah yang soleh. Habis tu bagi salam lepas solat, kalau seorang-seorang, bukan ada orang kiri kanan. Itulah salamnya kita berikan kepada para malaikat. Dan mungkin jin Islam juga menjawab salam kita tersebut. Maksudnya kita memberi salam itu kepada alam yang lain. Kalau kepada manusia depan, kita sebutlah Assalamualaikum, Assalamualaika. Tapi Assalamualaikum saja pun tak ada masalah. Dan mudah-mudahan siapa yang hidupnya sentiasa beramal dengan suka memberi salam, sehinggalah dalam keadaan mati, dia akan mendapat satu seruan keselamatan daripada Allah. Itu tajuk kita hari ini. Tajuk kita ialah kembara mencari redha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diredai oleh Allah. Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Maka masuklah ke dalam kalangan hamba-Ku, hamba-hamba-Ku yang saleh, wadakhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Muslimat sekalian, siapa yang nak dapat, siapa yang nak sangat panggilan ini, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Faham tak faham nombor 2, angkat dulu. Tiba-tiba Ustazah tanya, nampak semua orang angkat tu kan, dia dah kaya. Okey, jatuhkan tangan. Subhanallah, muslimin-muslimat sekalian, tidak ada sapaan ataupun jemputan ataupun ucapan yang lebih kita harapkan. Ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memanggil kita dengan istilah, dengan panggilan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i, kembalilah. Ini satu panggilan antaranya ketika kita nak meninggalkan dunia. Ketika nafas akhir, kita bimbang saat itu kita bukan dipanggil dengan jiwa yang tenang, tetapi jiwa yang sedang sakit, jiwa yang ketakutan, jiwa yang hendak lari daripada kematian. Kecuali orang yang sudah pun mendapat saat hidupnya redha Allah, dan dia juga redha dengan setiap ketetapan Allah. Ketika dia nak pulang kepada Allah, ketika saat mati, akan dipanggil dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau saat hidup di dunia kan, kita sukalah dipanggil dengan panggilan macam-macam. Kadang tu orang saja gurau kan, orang panggil datin. Oh dah seronok dah walaupun bukan datin kan.
Orang panggil Datuk, Datuk. Kalau orang-orang lelaki lah kan. Pada orang saja je kan. Orang panggil Puan, Hajar. Orang panggil Ustaz, Ustazah. Panggilan-panggilan macam tu kan. Orang panggil Tuan Haji. Panggil-panggilan yang baik-baik lah. Masya Allah. Kita seronok. Tetapi panggilan yang paling indah, yang paling seronok, yang paling membahagiakan, apabila Allah memanggil kita dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang saleh. Apabila berlaku kematian, kita akan terputus dengan apa? Dengan roh kita. Roh orang saleh akan dapat menembusi langit dan akan menempati di kalangan mereka yang saleh. Roh-roh orang saleh saling bertemu. Dan alam roh itu jauh lebih indah daripada alam dunia ini. Di alam roh sana berjumpa dengan roh para nabi, berjumpa dengan roh para wali, berjumpa dengan roh para sahabat-sahabat, berjumpa dengan roh orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang kita rindu. Manakala apabila berlaku kematian orang yang fasik, yang ketika matinya tidak sempat bertaubat dan sentiasa melakukan dosa besar sehingga saat akhir, apabila matinya roh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka rohnya tidak dapat menembusi langit. Dia dicampakkan kembali, dia berada dalam keadaan yang terseksa. Tidak ada tempat yang tenang. Kerana itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, jangan kamu menyangka bahawasanya orang-orang yang beriman itu mati, tetapi hakikatnya mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan segala nikmat Allah, dan sesungguhnya alam roh, alam barzah adalah satu alam gaib yang menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah memberikan kepada kita gambaran dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang di dalam kitab Penawar bagi Hati, himpunan 40 hadis yang memberi penawar hati kepada umat Islam. Salah satunya Nabi SAW bersabda, ketika itu Nabi melihat beberapa orang sahabat Nabi ketawa berdekah-dekah. Ada beberapa orang sahabat Nabi ketawa dengan berlebihan sedikit. Kita biasa tak ketawa banyak? Kita banyak ketawa lah kan? Menangis mungkin kurang. Dalam satu hari, dalam satu minggu banyaknya senyum, ketawa. Menangis adalah berapa kali. Mudah-mudahan kita juga akan ketawa di akhirat kelak. Amin. Tapi ada Nabi sebut, orang yang banyak ketawa di dunia, maka dia akan menangis di akhirat. Orang yang banyak menangis di dunia, maka dia akan banyak senyum dan ketawa di akhirat kelak. Wallahu alam. Mudah-mudahan kalau saat hidup kita banyak diuji, lalu banyak menangis dalam redha, bukan menangis dalam mengeluh, ataupun dalam kita mengungkit, ataupun dalam keadaan kita marah ujian Allah. Dalam keadaan kita redha, kita menangis. Kadang-kadang bukan senang. Kita biasanya menangisi ujian Allah, bukan menangisi ingat kepada Allah. Allah tahu kita lemah untuk menangis saja-saja ingat Allah. Lalu Allah beri kita ujian, akhirnya kita menangis. Syukurlah, ada sebab untuk kita menangis. Maka ketika ada ujian itu, menangislah sungguh-sungguh sambil memuji Allah, sambil mengadu kepada Allah, sambil kita memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat sekalian, apabila kita mati, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok ada sahabat ketawa berdekah-dekah ni, Nabi kata kepada sahabat itu, sesungguhnya sekiranya kamu mengingati sesuatu, nescaya kamu tidak akan begini, Nabi kata. Sekiranya kamu mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan hidup, kamu tidak akan begini, Nabi cakap. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perkara yang boleh memutuskan segala kenikmatan hidup? Nabi menjawab, mengingati kematian. Kalau kamu ingat mati, kamu tidak akan begini. Kalau bahasa kasar kita kan, mu ni suka macam dengan nak mati. Bahasa kasar kita macam itulah kan, direct. Tapi rupanya perkataan itu pernah disebut oleh Nabi, tapi dengan cara yang lebih manis, cara yang lebih dekat dengan kita. Nabi kata, sekiranya kamu mengingati sesuatu yang menjadi pemutus kepada kematian, kamu tidak akan ketawa sampai begini. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Kemudian Nabi sambung,
apabila datangnya jenazah yang baik, ini kan cerita kembara mencari redha Allah, kita akan kembara ke alam barzakh. Nabi sebut, barang siapa apabila dibawakan jenazah yang soleh, jenazah yang baik, maka kubur akan berkata kepadanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada kamu. Ucapan selamat, ahlan wa sahlan, selamat datang. Engkaulah orang yang aku cintai, yang selalu berjalan di atasku selama ini. Lalu Nabi cerita, kubur akan meluaskan seluas mata memandang. Kubur tiba-tiba jadi luas. Rumah kita kan, kalau ruang tamu ada tak sebesar ni? Tak ada. Tak ada rumah dia sebesar ni. Kalau dapat bilik besar ni, seronok tak? Letih mengemas ni. Kalau bilik saja besar macam ni kan, alah katil besar tu je. Habis tu besar lagi nak buat apa kan? Tapi bayangkan, bilik kita di dalam alam barzakh, jika kita orang soleh, kubur itu akan meluaskan seluas mata memandang. Ini bukan luas mata memandang, ini nampak dinding, ini nampak kiri kanan. Seluas mata memandang ni ibarat kita tengok laut tak nampak penghujung. Kalau duduk tengah laut, kiri kanan, depan, belakang, semua tak nampak penghujung. Tak boleh bayang bagaimana kehidupan orang soleh di alam barzakh. Rumah dia lebih luas daripada rumah di dunia. Rumahnya lebih wangi daripada rumah di dunia. Rumahnya lebih dingin, sejuk, selesa lebih daripada rumah di dunia. Namun Nabi sambung lagi. Apabila dibawakan jenazah orang fasik, orang musyrik contohnya, lalu kubur akan berkata kepadanya, engkau orang yang aku benci berjalan di atasku selama ini. Nantikan apa yang akan aku buat kepadamu. Kemudian Nabi cerita, kubur lalu menghimpitnya. Berlakulah himpitan kubur sehinggalah tulang belulangnya ni menjadi rapat, maksud saling berselisih. Lalu Allah mengutuskan 70 ekor ular yang berbisa. Sekiranya satu ekor ular berbisa itu melepaskan bisanya, maka matilah seluruh kehidupan di dunia. Na'udzubillah min zalik. Dan Nabi SAW menyudahkan hadis tersebut dengan menyebut sesungguhnya kubur itu adalah gerbang kepada pintu syurga ataupun jurang kepada api neraka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah, dan tempat tinggal kita selepas mati, ketika kita bangun daripada sakitnya sakaratul maut, kita berada di tempat yang lebih nikmat daripada dunia ini. Masya Allah. Subhanallah. Sekarang kan ada buku Ya Allah Kepadamu Aku Kembali, salah satu daripada buku yang ditulis oleh saya dan juga Ustaz Dwi Sweetnyo. Sekarang kita cuba tengok. Cuba kita tengok muka surat selepas tu ibu-ibu. Muka surat selepas, jangan laju sangat. Okey, alam roh. Kita pernah berada di alam roh. Kemudian ke alam rahim. Kemudian ke alam dunia. Kemudian alam barzakh. Kemudian alam akhirat. Antara 5 alam ni saya nak tanya, alam mana yang paling penting? Okey, ialah alam akhirat. Alam mana yang akan menentukan? Alam penentu alam mana? Alam barzakh. Masya Allah. Muslimat, alam yang paling penting, alam yang paling kritikal, alam yang paling sekejap, alam yang menentukan ialah alam dunia yang sedang kita berada di dalamnya saat ini. Alam dunia, alam paling pendek. Jika dibandingkan dengan alam akhirat, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Seolahnya kita hidup kalau 50 tahun, hanya beberapa jam sahaja kita hidup di akhirat. Walaupun nilainya sangat sekejap jika dibandingkan dengan alam akhirat, tetapi ialah alam penentu bagaimana kehidupan kita di akhirat. Bahagia selama-lamanya ataupun menderita sementara kemudian bahagia di syurga, ataupun menderita selama-lamanya. Alam dunia juga yang akan menentukan bagaimana alam barzakh. Alam barzakh juga lama. Tidak tahu ada orang berada di alam barzakh sudah pun 1000 tahun. Ada yang ratus tahun. Dan nanti bila kita mati, kita pun belum tentu lagi berapa lama lagi berlaku kiamat hari kebangkitan. Nanti kita akan pergi ke alam akhirat, alam mahsyar,
alam mizan, alam perhitungan dan sebagainya. Maka muslimin muslimat sekalian, sekarang kita sedang berada di namanya alam dunia, alam penentu, alam yang paling penting. Jadi alhamdulillah saat ini kita masih lagi hidup, masih lagi sedar bahawa kita sedang berada di alam ini. Masya Allah. Bagaimanakah pengakhiran hidup kita? Baca sama-sama hadis Nabi ni, jumpa tak muka surah XIV tu? Jumpa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, tegakkan badan, nak baca hadis Nabi, jaga adab, bagi tumpuan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksudnya, ikut-ikut. Maksudnya, barang siapa yang akhir perkataannya tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya dia akan memasuki syurga. Muslimin muslimat sekalian, pegang sungguh. Bila Nabi sebut barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Maka syarat untuk mendapat akhir kalimah la ilaha illallah, syarat utama ialah saat hidupnya sentiasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hari ini berapa kali dah kita ucap la ilaha illallah? Dapat tak 100 kali? Dapat tak 500 kali? Belum lagi. Tapi ada di kalangan kita mungkin 10 kali pun tak. Mungkin 20 kali pun tak. Jadi orang yang sangat sedikit mengucap kalimah la ilaha illallah, kalau dia cakap dia nak mati husnul khatimah, kalau dia cakap dia nak mati mengucap kalimah la ilaha illallah, dia hanya angan-angan kosong. Dia hanya berdusta dalam kata-katanya. Kalau benar nak kalimah terakhir kita la ilaha illallah. Nabi SAW sebut, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Muslimat, kita perlu belajar. Walaupun kita diam, kadang malu kan kalau depan orang. Kita boleh muslimat, kalau kita malu untuk zikir pada lidah, kalau seorang-seorang tak ada masalah. Kadang-kadang depan orang, kadang-kadang tengah jalan, kita nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan rasa macam jadi riak, takabur, ujub lah pula kan. Rasa segan. Jadi biarlah dalam hati kita tu, tengah-tengah kita duduk dengan orang borak, tengah-tengah kita duduk koyak bawang kan, bukan membawang membawang jugalah tu, membawa, mengunyi, sedang dalam kereta, sedang buat apa, menyapu ke, kalau tak mampu pun, tak dapat nak sebut dengan lidah, biar hati kita tu, ketika degupan jantung tu, berserta dengan la ilaha illallah, dalam hati tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada seorang sahabat saya ni, dia selalu menyantuni para alim ulama. Saya tak sebutlah ulama mana ni. Tapi dia cerita, subhanallah, ulama ni, orang alim ni, orang soleh ni, ketika dia menyantuni, dia bawa dalam kereta, dia bawa pergi makan, bahkan bawa pergi ke tempat tidur. Maksudnya dia pengiring, pendamping. Bila alim ulama ni pergi jauh, bagi buat perjalanan, contoh pergi mengajar ceramah di satu negeri 2-3 hari, dia mendamping, dia bawa. Jadi dia kata, dia sentiasa memerhatikan hamba Allah ini, zikrullah tu tak lepas pada lidah. Sama ada istighfar, sama ada selawat, dia ada zikir-zikir yang menjadi rutin. Bahkan dia bukan tak borak, saya tanya. Saya sebutlah nama Syekh tu kan. Syekh tak borak ke? Dia kata borak. Tapi ketika kita bercakap, Tok Guru ni, Syekh ni, dia akan zikir. Dia dengar. Lepas tu dia akan jawab. Ketika itu saja dia akan terputus kejap zikir, kemudian dia akan zikir balik. Bahkan sentiasa dia melihat, dia perhati. Sentiasa bergerak saja mulut tanpa henti. Walaupun dalam keadaan dia rehat, dia duduk. Dan dia keadaan begitu sehingga tertidur. Bahkan kadang-kadang ketika tidur, dia kan perhati tengok kan.
Bahkan ketika tidur pun, masih lagi lidah dan mulut tu bergerak, nampak macam lena. Tetapi seolahnya sentiasa zikrullah. Bila bangun je daripada tidur, terus menyambung zikrullah. Allahu Akbar. Sebab itu, bukan mudah nak jadi ahli zikir ni, bukan mudah. Terbukti, kita pun tak jadi macam tu. Mula-mula bawa kereta, start juga. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah ke kan? La ilaha illallah. Ya, tu memang lena lah tu. La ilaha illallah. Lama-lama diam. Betul tak? Saya perhati diri saya lah. Mula-mula tu la ilaha illallah. Lama diam. Padahal tak ada buat apa pun ni. Bukan bawa kereta, orang bawa kereta sebelah ni. Dah termenung apa, tak sedar bila masa lidah tu berhenti sendiri. Jarang kita dapat sepanjang perjalanan 2 jam tu tanpa henti, jarang. Sebab itu untuk menjadi ahli zikir, lidah sentiasa sebut nama Allah. Fikiran selalu ingat Allah, hati ingat Allah. Kita tak akan dapat kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itu Nabi ajar kita satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku dalam mengingatimu, dalam menyebut namamu. Ini kan doa Nabi bagi kepada Zaid bin Harisah. Nabi kata, wahai Zaid bin Harisah, sesungguhnya aku amat mencintaimu. Maka Nabi kata, setelah kamu solat, jangan tinggalkan doa ini, wahai Zaid. Doanya apa? Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu dalam mengingatimu. Wa ala syukrika, bantu aku dalam bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatika, bantu aku ya Allah dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadahku. Subhanallah. Kita takkan dapat amal soleh yang baik, yang terjaga pahalanya, yang terjaga niat, yang selamat daripada riya, ujub, takabur. Kita sangat sukar untuk dapat satu ibadah yang baik, yang diterima Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau betul kita nak berada di kalangan ahli zikir, sebab ahli zikir keutamanya sangat hebat. Allah beri apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Tatma'innul qulub, jiwa kamu akan tenang. Dan orang yang inilah nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena Allah berfirman, itu semua firman Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Perkataan sama, tatma'innu, perkataan yang sama dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dua-dua kalimat itu membawa maksud tenang. Jadi siapa yang nak dipanggil dengan panggilan wahai jiwa yang tenang, mestilah syaratnya dia seseorang yang selalu mengingati Allah pada fikirannya, pada hatinya, pada lidahnya. Barulah boleh dipanggil wahai jiwa yang tenang. Subhanallah. Jadi macam mana nak jadi orang yang zikrullah? Syaratnya minta dengan Allah. Kita mungkin sangat susah nak jadi orang yang ahli zikir. Tetapi kalau Allah makbulkan permintaan kita, cuba bayangkan buat 1 minggu, setiap kali lepas solat, jangan tinggal doa tu. Cari dalam Google Internet. Doa untuk zikir kepada Allah. Kita akan jumpa, Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku dalam berzikir kepadamu. Seminggu kita buat. Baca pula ketika sujud contohnya. Baca pula banyak waktu. Seminggu kita istiqamah. Allah makbulkan doa kita. Lalu Allah jadikan kita ahli zikir. Sehingga kan setiap gerak-geri kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah. Belum terlambat untuk kita muslimat sekalian. Selagi kita ada nyawa. Barulah kita akan menjadi orang yang sangat tenang. Lalu hasilnya apa? Ujian bukan berkurang. Ujian sama. Tetapi kita telah pun kuat untuk menghadapi ujian tersebut. Walaupun datang apa jua masalah. Tetapi Allah berikan kita jalan keluar. Bukankah orang yang tenang itu, fikiran dia jernih? Kalau kita ada air kan, kalau air itu berkocak, kita nampak tak apa yang berada di bawah? Tak nampak. Tapi bila air itu tenang, mau kita nampak apa yang ada di bawah tu. Ada batu, ada ikan kecil-kecil, ada lumut. Mungkin kita akan nampak mutiara. Hanya air yang tenang dan air yang jernih saja boleh menampakkan isi di dalamnya. Begitu juga hati kita. Apabila hati kita tenang,
barulah fikiran kita pun akan terang. Bila datang ujian Allah, terus nampak jalan keluar. Tapi ada orang datang je ujian, ada masalah je, buntu. Apa-apa buntu, apa-apa tak nampak. Apa-apa stres, apa-apa blur, apa-apa marah, apa-apa melantun dulu dia. Tetapi orang yang memiliki jiwa yang tenang, ketika datangnya ujian, dia terus nampak apa yang dia perlu buat. Walaupun dia dalam ujian, dia masih mampu membantu orang yang lain. Kerana apa? Dia memiliki satu hati, satu jiwa yang diberikan kurniaan kepada Allah, jiwa yang tenang. Tapi tidak ada jalan pintas untuk dapat jiwa yang tenang, sebab Allah sendiri beritahu kepada kita, ala, sesungguhnya, hanya senya, ala ini maksudnya, hanya senya. Tidak ada cara lain. Bizikrillah. Dengan kamu mengingati Allah, tatma'innul qulub. Jiwa kamu akan tenang. Ingat manusia, lagi susah hati. Ingat harta, lagi susah hati. Ingat anak, lagi susah hati. Kalau kita ingat, meletakkan ingatan kita lebih banyak kepada dunia, makhluk, lagi susah hati. Bukan kata tak suruh tinggalkan dunia. Sampai masa tak nak tinggal pun kita akan tinggalkan. Sampai masa kita mati. Tetapi orang yang tenang itu, ketika dia berada di alam dunia, tetapi jiwanya seolahnya berada di alam akhirat. Maksud berada di alam akhirat ni macam ni ibu-ibu. Kita diuji dengan orang menyakitkan hati kita. Orang yang ada pandangan kacamata akhirat, dia akan cepat memaafkan. Sebab dia nampak betapa besarnya ganjaran pahala. Itu kan alam gaib. Ketika dia diuji dengan orang yang tak bayar hutang, dan kita tahu dia tak mampu bayar hutang kerana kemiskinan ataupun kesilapan dia, dia nak hutang kita bisnes, lepas tu kita tengok dia bisnes cara tak betul, lama bankrupt, dan dia memang tak mampu nak bayar. Kalau kita nampak dengan kacamata dunia, kita memang takkan halalkan. Kita kata tak apalah, esok kalau kau berjaya bayarlah balik. Ini kacamata dunia lah. Sebab kita rasa kita nak duit tu juga macam mana pun. Tapi afdal kita melunaskan, bukan melunaskan, menghalalkan hutang orang yang di dalam bebanan hutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutang. Bila kita halalkan, pahalanya itu berganda-ganda. Sedekah yang pahalanya berganda. Dia bukan sedekah saja. Dia diberi juga pahala meringankan orang yang berhutang. Dia juga diberi pahala memudahkan urusan sahabat-sahabat. Macam-macam lah. Ini bukan kes orang berhutang mampu bayar tak nak bayar. Bukan cerita tu ni. Orang berhutang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Kalau dia ada kacamata akhirat, dia akan mudah untuk menghalalkan. Sebab dia nampak itu sikit je. Kalau aku halalkan, bahagian di akhirat berganda-ganda. Apabila dia didatangi kesempitan hidup, dia tetap berlapang dada, dia cuba pujuk diri dia, hidup dalam keadaan seadanya. Kerana dia nampak kelampangan hidup di akhirat. Sebab itu orang yang mempunyai kacamata akhirat, dia walaupun masih hidup di dunia, tetapi seolahnya hatinya, dirinya sudah berada di akhirat. Subhanallah. Tapi bagi orang yang tidak ada kacamata akhirat, hanya kacamata dunia, hidupnya akan berkira-kira. Hidupnya akan susah hati. Ada dendam. Orang buat jahat nak balas. Orang ngumpat, dia nak ngumpat orang tu balik. Orang adu domba, dia akan pastikan orang pun tak suka orang tu. Mesti ada perasaan begitu. Sebab dia nak dapat bahagian dunia. Dia tak nampak kalau dia beri sebaliknya, dia akan dapat bahagian akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat. Sekarang kita tengok hadis Nabi yang di bawah tu. Kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nampak anak saya tu belakang tu, namanya Fatimah, ada dengan seorang muslimat kita elok pula dia tak nangis tu.
Fatimah tu yang rambut tocang tu. Fatimah okey ke nampak Umi ni kat depan ni Fatimah? Masya Allah. Kalau dia nampak Umi tu, dia perasan Umi kat depan nangis tu. Okey. Subhanallah. Apa ni? Busuk sikit tu Fatimah. Masya Allah. Biasalah budak-budak memang main apa semua. Sebab dah berpanas sebenarnya dah 2 hari dah tak balik rumah. Malam tadi tidur. Adalah tu program dari pagi semalam sampailah petang ni kan. Jadi kebetulan baju tu tak cukup. Semalam dia main kotor apa semua. Jadi baju malam tadi tu. Tu nak cakap awal-awal tu. Kalau bau masam tu kan. Cover je lah ya. Sebenarnya anak saya wangi juga. Cuma sebab baju tu kebetulan tertinggal ada satu. Minta maaf lah. Tahan je lah ya. Okey, subhanallah. Hadis Nabi SAW yang bermaksud. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari kerana ingin mencari redha Allah dan diakhiri hayatnya dengan perkara tersebut, nescaya dia akan masuk syurga. Barang siapa yang bersedekah ikhlas kerana Allah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk syurga. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar kata-kata Rasulullah. Dalam hadis ini Nabi beri jaminan tentang 2 golongan yang dijamin syurga. Atas tadi kita dah baca satu. Hadis Nabi golongan yang dijamin syurga siapa? Yang akhir kalimahnya la ilaha illallah. Dalam hadis yang kedua pula kita dapati ada 2 golongan yang Nabi sebut. Pertama, siapa yang berpuasa cari redha Allah dan dia akhiri hayatnya dengan perkara tersebut, nescaya dia akan masuk syurga. Dan golongan yang kedua, barang siapa yang sedekah ikhlas kerana Allah dan dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia pasti akan masuk syurga. Jadi di bawah ini, atas tu adalah kalimah tauhid la ilaha illallah di dalam hati, pada lidah. Tetapi di bawah ini dia pergi kepada apa? Ibadah. Ibadah zahir yang boleh nampak. Pertama puasa, yang kedua sedekah. Tapi Nabi mengikat keduanya dengan perkataan ikhlas. Dan kedua amalan tersebut bukan mestinya dia berpuasa kemudian dia mati tengah puasa, tak. Dia berpuasa dan dia dapat menjaga pahala puasanya tanpa dia gugur sampai dia mati. Bukannya dia mati dalam keadaan bersedekah. Dia sedekahlah 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas ke. Dan sedekahnya itu memang terjaga keikhlasannya. Tidak ada orang tahu. Dan dia sendiri tak pernah menyebut. Dan dia tidak mengungkit-ungkit sedekah tersebut. Dan dia mati dalam keadaan sedekah dan puasanya dalam keadaan bersih, suci. Memang semata-mata kerana Allah, dia mati dalam keadaan begitu, insya-Allah dia akan masuk syurga. Subhanallah. Dan puasa, apa-apa jua ibadah, selagi sebelum kita mati, kita akan diuji dengan ibadah kita tersebut. Contoh hamba Allah ni, memang istiqamah ibadah ni. Puasa Isnin Khamis. Sehinggalah sampai satu hari, orang tahulah pasal cerita dia ni tak pernah tinggal Isnin Khamis. Sampai ketika disebut-sebut orang, ketika orang tanya, Hajar betul ke Hajar tak pernah tinggal Isnin Khamis? Betul. Tapi jangan cakap orang ya. Macam mana Hajar buat? InsyaAllah, kalau kita ikhlas kerana Allah, boleh. Makcik ni kalau Isnin je mesti terkejut. Hari Khamis je mesti terkejut sahur. Dah biasa, 20 tahun dah Isnin Khamis. Saya bagi contoh saja ya. Apabila seseorang itu melazimi sesuatu ibadah sunat, lagi mencabar berbanding ibadah fardu. Ibadah fardu, ibadah yang insya-Allah mudah ataupun lebih selamat daripada penyakit-penyakit hati. Riak, takabur, ujub, kagum dengan diri sendiri. Contoh kalau puasa fardu, puasa Ramadan. Kalau kita cakap orang lah kan, saya puasa hari ni ya. Elah, seluruh dunia puasa kot. Puasa Ramadan, siapa nak riak? Dah memang semua orang puasa. Tapi yang mencabarnya adalah puasa sunat, puasa hari putih, Isnin Khamis, puasa Nabi Daud. Bila orang tahu, orang akan memuji sebab ia amalan sunat. Sebab itu ada satu penyakit hati namanya sum'ah. Sum'ah adalah asal perkataan sami'ah, dengar. Ia penyakit telinga. Dia suka mendengar orang memujinya. Akhirnya walaupun dia puasa sunat Isnin Khamis 20 tahun,
ibadah tersebut boleh berguguran lebur begitu saja. Ini Nabi sebut di dalam satu hadisnya. Nabi sebut, kam min sa'imin. Betapa ramai orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyami. Tak dapat apa-apa daripada puasanya. Kosong. Illal ju' wal atash. Kecuali lapar dan dahaga. Subhanallah. Sebab itu bila Nabi sebut, siapa yang berpuasa dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah, dan dia mati dalam keadaan ikhlas tersebut, maka dia pasti masuk syurga. Dia akan dipanggil masuk melalui satu pintu yang bernama Babus Siyam, iaitu pintu orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Bukan mudah. Kalau kita nampak, senangnya nak masuk syurga. Tetapi kita akan diuji dengan ibadah tersebut. Kadang-kadang orang tak tahu dia puasa, elok dah orang tak tahu. Sampai Zohor tu kan, dahaga tu kan, dia pun berbunyi lah. Panas betul lah hari ni. Lain macam rasa dahaga. Orang tu pun kata, dah dahaga minumlah air. Puasa. Rupanya nak bagi tahu orang dia puasa. Lagi tak cakap macam tu, orang tak tahu dia puasa kan. Tapi kalau tak niat, wallahualam, maksudnya, sekiranya kita buat ibadah sunat, pertama sekali, usaha ikhtiar supaya orang tak tahu. Kecuali kalau orang tahu secara tak sengaja, nak buat macam mana? Orang tu paksa juga kita makan kuih koci dia kan. Makanlah, kau kena rasa sedap ni aku buat ni. Aku belajar gini-gini, orang ramai puji, kau rasa. Paksa juga. Saya bukan tak nak makan. Habis tu kenapa? Tak makan? Makan. Habis tu makanlah. Minta maaf, saya puasa. Dengan niat untuk memberitahu. Tapi masa cakap tu lain macam dah rasa kan. Bukan mudah nak jaga perasaan tu. Orang tu pula muji mulut manis. Subhanallah, puasa. Untungnya aku dapat kawan ahli syurga. Mulut orang tu pula kan. Lepas tu dia pula, ni kawan kita puasa. Ya Allah, malunya. Dah kita daripada nak jaga perasaan tu, tiba-tiba rasa macam kembang. Baju tu macam koyak lah pula kan. Rasa naik bulu roma, bulu tengkok semua naik. Cubalah juga kita ni kan. Astaghfirullah. Biasa je aku puasa tak ada. Dah biasa daripada kecil. Tiba-tiba nambah pula. Subhanallah. Ibu-ibu tu bab puasa. Nabi sebut dalam hadis tu bab sedekah. Sedekah kita akan diuji oleh Allah. Sama ada kita tak sebut secara langsung ataupun kita sebut. Sama ada secara umum saja. Sampai satu ketika contohnya, kita diberi Allah nikmat-nikmat. Diberi oleh Allah kurniaan sekian-sekian. Lalu orang tanya, apa rahsia ya? Banyakkan sedekah. Masa sebut tu, kalau tak rasa apa-apa lain. Tapi kalau rasa, itu yang bimbang tu, itu yang takut tu. Kalau masa ketika sebut tu, terselit rasa ujub, kagum dengan diri. Rasa riak, rasa sum'ah, suka dipuji. Lalu kemudian sampailah orang menyampaikan pada kita, aku dengar cerita pasal engkau, rahsia engkau boleh jadi kaya raya ni sebab sedekah. Adalah sikit, bukan banyak. Kalau sebulan tu dalam 20,000 je. Tiba-tiba dia nambah tu kan. Dari orang kaya, 20,000 tu tak ada masalah baginya, mungkin kan. Sebab itu, disebut oleh alim ulama' dalam kitab 40 penawar, 50 wasiat Rasulullah. Khazanah syurga antaranya adalah apabila melakukan ibadah dirahsiakan. Khazanah syurga tu. Apabila sakit, cuba dirahsiakan. Supaya dia dapat betul-betul redha, betul-betul dengan sakit tu. Ada orang dia boleh tahan sakit tu kerana pujian manusia kepadanya. Ada orang dia boleh tahan sakit tu kerana untuk habuan-habuan dunia. Untuk motivasi dunia. Tapi ada orang dia rahsiakan sakit, jangan rahsia pula dengan doktor. Pergi jumpa doktor, sampai depan doktor, makcik sakit kat mana? Rahsia dengan Allah. Tiba-tiba pula kan, rahsia dengan Allah. Dah makcik buat apa datang jumpa saya? Saya sakit, doktor. Yalah sakit kat mana? Rahsia. Doktor suruh balik lah macam tu. Kemudian, menyembunyikan penderitaan. Ini satu, Masya Allah. Antara khazanah syurga, ahli syurga, ciri-ciri sifat ahli syurga. Sembunyikan amal ibadah, sembunyikan derita, sembunyikan kesakitan, dan sembunyikan nikmat. Masa sembunyikan nikmat ni, kadang-kadang bila kita selalu war-warkan nikmat yang kita ada, boleh jadi orang timbul kebencian.
timbul iri hati, timbul dengki dan sebagainya. Kita boleh wawarkan nikmat yang kita dapat, tapi dalam bentuk untuk berkongsi kebahagiaan. Tapi hari ini kita nampak manusia mewawarkan nikmat dengan cara yang salah. Dengan berbangga-bangga, dengan riak, dengan takabur di media sosial terutamanya. Dengan menunjuk-nunjuk. Dengan menunjukkan kesombongan dengan apa yang dia ada dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi maksud disebut sebagai menyembunyikan penderitaan tu, ya kita semua ada ujian, kita semua ada masalah. Ada orang dia hanya cerita kepada seorang saja. Itu pun untuk tujuan dia nak tanya pendapat. Ada orang dia cerita 100, 100 orang. Setiap orang jumpa dia nak cerita masalah dia. Adik-beradik semua tahu. Ipar semua tahu. Sepupu sepapan. Tapi ayat ujung dia, kau seorang je aku cerita. Kau jangan cerita kat siapa-siapa. Sebab aku banyak bercerita dengan Allah. Tapi sebab aku tengok muka kau ni memang muka minta cerita. Na'udzubillahi min zalik. Kita boleh cerita kepada orang dengan tujuan untuk kita dapat khidmat nasihat. Untuk kita dapat sesuatu kekuatan. Tapi ramai manusia suka bercerita untuk banyak mengeluh dan mengadu kepada manusia. Sampai kurang waktu dia mengadu kepada Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya jumpa ramai manusia yang kekuatan hati dia, kekuatan jiwa dia terletak pada apa? Terletak kepada banyaknya masa dan mengadu dia kepada Allah. Bila Allah tengok seorang hamba banyak mengadu kepada Allah, lalu yang menguatkan adalah Allah yang qawi, yang maha kuat, beri dia kekuatan. Manusia tidak akan mampu sedikit pun memberi kekuatan kepada manusia yang lain. Kalau kita dapat kekuatan, ustazah, saya dengar jamaah ustazah, saya dapat kekuatan. Tidak. Yang beri kekuatan adalah Allah. Dan ada orang dia dapat kekuatan daripada manusia. Kalau bukan daripada Allah, kekuatan tu sekejap. Lepas tu lemah balik. Saya hanyalah perantaraan Allah. Yang kalau hari ini, saat ini ibu-ibu dapat kekuatan, itu datangnya daripada Allah, saya perantaraan saja. Itu memang rezeki ibu-ibu sendiri. Bukannya kata saya yang beri, tidak. Allah yang beri melalui saya. Dan itu ketetapan yang Allah nak beri kepada ibu-ibu sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Sebab itu, apabila kita meneliti berkenaan dengan amal-amal kita tadi tu, nak ikhlas contoh orang bersedekah ni, pasal penderitaan tu jangan salah faham juga. Kalau perlu diluahkan, luahkanlah. Kan, kena pukul, kena sepak terajang, lepas tu pergi balik polis, polis tanya, ya puan ada apa? Rahsia dengan Allah. Saya perlu sembunyikan penderitaan saya. Kalau dah tahap pukul sepak terajang, wajib cerita. Wajib buka. Jangan kita katakan berdosa ustazah buka aib suami. Ini aib suami yang ingkar kepada perintah Allah. Aib suami yang melakukan kezaliman. Aib suami yang perlu isteri betulkan. Jadi jalannya apa? Pergi buat report polis. Tak semestinya suami tu kena tangkap terus. Kurang-kurangnya buat simpanan data. Lepas tu buat frame report polis tu, gantung dekat rumah. Bila suami nak pukul lagi, bang tengok tu, tengok. Oh, suami pun ambil. Ada 10 salinan bang. Macam itulah contohnya. Saya dulu kerja perundingan rumah tangga. Ramai perempuan datang, wanita datang. Mata bengkak, mulut koyak. Kan lebam sana, lebam sini. Lepas tu bila saya tanya puan nak ada apa, kita nampak dah lebam tu, mulut terbelah ni. Siapa suami pukul dengan tapak kasut? Tapak kasut lelaki kan keras. Yang keras tu lah, yang tebal. Dia pukul sampai pecah mulut tu kan. Lepas tu saya tengok, yelah, macam-macam kes lah. Bila saya kata puan dah buat report polis, tak nak, saya sayang suami saya, nanti suami saya kena tangkap ke, saya tak boleh hidup tanpa dia. Dia ada masalah dari segi, sebenarnya ada isu mental. Bukan saya kata dia sakit mental ya. Ramai mangsedera, dia terikat dengan pendera. Dia walaupun dia takut, tapi dia tak boleh lari. Kalau dia lari sekejap rumah mak dia, dia nak balik semula. Dia tak boleh nak berpisah, dia tak boleh nak lari. Dia ada satu, orang psikologi dia faham lah, saya dah tak ingat ada istilah. Sebab itu, dia ada ikatan yang kuat dengan pendera. Dia bukannya dia jadi kuat nak lari, tak. Dia tak kuat untuk menyelamatkan diri dia. Jadi bila datang kes macam ni, saya main peranan apa? Untuk beri kekuatan kepada dirinya, untuk lepaskan daripada ikatan pernikahan daripada suami.
Ustazah menyarankan penceraian. Ustazah suruh bercerai. Macam itulah istilahnya. Yang saya dulu dapat selalu ancaman daripada suami-suami macam ni. Ugutan, ancaman, biasa dapat. Ustazah jumpa dekat masyar. InsyaAllah jumpa. Nak jumpa sangat kan. Saya tunggu masyar cik. Jumpa kat sekarang pun boleh. Itu ungkapan-ungkapan biasa. Tapi ancaman ketika di dunia pun dah dapat. Sebab apa? Dia marah bila isteri dia nak buat tindakan ke mahkamah. Dia marah, ustazah, kenapa ustazah pandai-pandai mengajar isteri saya pergi mengadu? Pergi buat report polis lah, pergi buat report doktor lah. Bila berlaku, ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ila tahlukah dalam kecelakaan. Jadi kalau ada kes sampai penderaan, emosi, mental, seksual, fizikal begini, wajar dan wajib menyelamatkan diri. Kalau ibu ayah tahu anak dia kena macam ni, kalau disuruh anak tu sendiri, memang dia tak pergi, percayalah. Kalau mak kata kau pergilah, mak dah cakap. Tak, mak kena pergi ambil, bawa pergi balai polis. Mak ambil anak tu, bawa pergi report doktor. Nak bercerai, tak nak bercerai nombor 2. Tapi sekurang-kurangnya sekiranya berlakulah apa-apa selepas itu, dah ada bukti. Sebab ramai perempuan datang jumpa saya, dah elok, sehat. Ustazah, saya nak minta pisah. Kenapa puan? Saya dah tak tahan. Dia pun ceritalah kena pukuskan. Ni saya nampak puan elok dah ni. Ya dah sembuh ustazah, dah 2 minggu lepas yang kena. Habis tu dah buat report polis. Tak buat ustazah. Report doktor tak buat. Habis tu puan macam ni lah. Puan balik, nanti dah kena pukul balik, datang jumpa saya. Nampak ayat tu macam kasar kan? Tapi saya nak cakap, mahkamah tak ada bukti, tak ada saksi, tak ada perbicaraan. Dan kalau isteri ni dah cakap depan hakim pun, saya diseksa, saya didera. Mana bukti doktor? Report doktor. Mana report polis? Tak ada bukti. Lepas tu ada saksi, anak saya. Umur berapa? Anak kecil-kecil. Ada lagi yang tengok. Tak ada bukti, tak ada saksi. Bagaimana perbicaraan boleh dibuat? Sedangkan sebenarnya kalau ada bukti doktor, ada bukti report polis, dia sebenarnya dapat fasah. Tak lama proses fasah. Kadang sebulan, kadang 2 bulan. Dan ramai wanita, masa saya handle dulu kes yang macam ni, minta maaf saya sebut begini ya. Sebab saya mungkin ada, kadang-kadang tu kenapa Allah izinkan saya sebut begini, mungkin ada orang memerlukan saat ini, nasihat seumpama ini. Dan tolong jangan takut untuk membina kehidupan sendiri. Sebab apa? Ini bukan cerita ustazah suruh bercerai, jangan salah faham ya. Ini bab kecelakaan ya. Kalau masalah sikit-sikit pasal ubat gigi, ibu gigi, takkanlah benda tu kan. Ini berkenaan cederaan fizikal ni. Sebab saya dah jumpa dan ramai juga klien saya bila saya berjaya bantu dia mendapatkan fasah. Lepas itu hidupnya lebih tenang, lebih bahagia, lebih berjaya. Yang sebelum ini dia tak nampak kelebihan dirinya. Lepas dia berpisah, dia lagi berjaya. Ibu tunggal yang berjaya, dia kata, ustazah sekarang saya bebas menuntut ilmu. Saya datang sini, saya pergi sana, saya dah pandai buat macam-macam. Dulu rupanya saya hidup dalam kongkongan suami. Suami selalu ancam, suami selalu ugut, kamu tak akan bahagia tanpa aku, kau menderitalah, kau masuk neraka lah, kau tak dapat cium bau syurga lah, kau isteri derhaka, macam-macam ayat suami keluar. Saya kata yang menentukan syurga neraka, bahagia atau tidak adalah Allah. Dan Allah beri hak itu kepada setiap manusia. Dan tidak ada manusia boleh menghalang perkara tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, kita sambung lagi. Kadang-kadang sedekah kita dah 10 tahun yang lepas boleh lebuh hari ini ya. Contoh kita bagi kepada kawan kita. Satu hari kita pula nak minta tolong, kawan kita tak nak tolong. Bimbang masa tu terkeluarlah perkataan. Dulu masa dia susah aku tolong dia. Sekarang aku susah, dia sombong. Bimbang dah 10 tahun dah tu cerita tolong tu. Tapi jadi lebur dengan apa yang berlaku pada hari ini. Syaitan tidak akan berganjak. Syaitan tidak akan berhenti untuk merosakkan amal soleh kita. Bagi orang-orang yang baik, macam ibu-ibu ni orang baik ni. Betul tak? Siapa orang baik kat tangan? Masya Allah, Alhamdulillah. Yang lain? Kurang baik. InsyaAllah kita semua orang baik ya. Orang baik, syaitan tak bisik. Jangan sedekah. Sebab dah tahu mesti sedekahnya. Orang baik, syaitan tak bisik. Jangan semayang. Jangan senyum. Jangan bagi salam. Jangan puasa. Tak. Syaitan biar je. Sebab kerja syaitan lepas buat baik. Syaitan akan ganggu, kerik cerita, wujud suasana. Bisik tak berhenti.
melalui manusia, bisik melalui manusia-manusia yang lain. Akhirnya, kemungkinan besar ibadah yang sekian lama, sedekah yang sekian lama boleh jadi lebur kembali. Perasaan riak, ujub, takabur, sumah ini adalah penyakit-penyakit yang akan dihinggapi oleh orang-orang yang beramal soleh. Kalau orang yang tak puasa sunat, macam mana nak diuji riak tu? Memang tak puasa pun. Orang tak sedekah, orang kedekut, takkan dia riak dengan kedekut. Orang yang bersedekah akan diuji dengan riak, ujub, sum'ah, suka dipuji. Sebab itu perjuangan kita ni ibu-ibu muslimat sekalian sampai mati berlawan dengan ikhlas. Kemudian ada orang kata, ustazah, ada orang tanya hari tu saya ceramah macam ni lah dekat masjid kuliah maghrib. Makcik seorang tu angkat tangan, dah habis dah kuliah maghrib ni. Lepas tu dia angkat tangan dalam minggu lepas dekat Kelantan. Ustazah, cik nak tanya, ustazah, yang dah lebur tu dapat semula tak? Kalau kita buat ibadah, kemudian kita dah riak, lepas sudah lebur dah pahala, ada tak cara nak dapat balik pahala tu? Bijak tak soalan dia? Bijaklah. Sebab betul tak kita selalu kalah dengan riak. Walaupun kita rasa tak riak. Kita kalah dengan ujub, kagum dengan diri sendiri, senyap-senyap kagum. Orang tak tahu, kita kontrol dalam tu. Tak ambil sampah, kan ada sampah tengah jalan. Ambil, rasa orang perhati, tu pun dah lain macam lah. Bagi salam, Assalamualaikum. Orang pun jawab, Waalaikumsalam. Oh, rasa lain macam berdebar tu, dudap. Kadang-kadang tu, betul kan? Kita senyum. Lepas orang puji, ya Allah, manisnya senyum. Dudap. Bukan mudah amal soleh nak dijaga. Bukan kata tak boleh. Lepas tu istighfar. Jawapannya adalah, apabila kita diuji dengan penyakit-penyakit hati seumpama ini, susuli dengan istighfar. Itu hadis Nabi. Susuli keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Kalau mari perasaan tu terlepas cakap, terungkit, tersebut apa yang kita dah beri kepada adik-beradik, ungkit tu. Masa kau kecil, akak yang basuhkan pampers kau. Kau tahu tak? Yang kecil itu zaman dulu. Masa kau kecil, susu akak yang jaga. Saya anak kedua, ada beradik 10 orang. Kadang-kadang saya sebut jugalah macam tu. Kan kak adik-adik yang kecil ni kan. Dulu kak mak ni bersihkan ni. Saya kata, ya Allah, sebenarnya banyak pahala tu. Banyak pahala bersihkan adik tu, susukan adik kan, jaga adik tu. Lepas tu istighfar, astagfirullah. Takut sebut tu sebenarnya pengajaran. Saja nak cerita dekat adik. Nak ingatkan dia. Kalau sebagai pengajaran tak ada masalah. Contoh kita sebagai ibu, kita sebut pada anak. Dulu mak beranak kau susah. Kau paling susah sekali. Kepala kau paling besar. Betul. Ada anak kepala besar. Dan memang tak sama dengan anak kepala kecil. Sampai kena gunting kita cerita. Sampai koyak gini-gini kan. Itu bukan mengungkit. Kalau niat kita nak bagi pengajaran pada anak tu. Supaya anak tu hatinya lembut. Supaya anak tu faham pengorbanan dilalui. Tapi kalau niat mengungkit, niat supaya nak anak itu balas, niat rasa macam masa sebut tu dengan rasa kecewa. Mak, sekarang tapi kau ni, itu rasa kecewa. Tapi kalau sekadar bercerita untuk beri pengajaran, itu lain. Tapi kalau niat sebaliknya, na'udzubillah, kita bimbang, pahala besar, kita jihad melahirkan anak itu, bimbang ia lebur begitu sahaja. Sebab anak kita tak akan mampu membalas pengorbanan yang kita lakukan tu. Hanya Allah saja yang mampu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita tengok muka surat 6 dan muka surat 7. Itu doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Saya nak masuk sikit bab ni. Sebelum tidur dan bangun tidur, itu adalah bagaimana gambaran kita mati nanti. Sebab mati sementara, ada firman Allah sebelum itu Allah sebut, bab tidur ni adalah mati sementara. Yang mana Allah kembalikan rohnya kepadanya. Dan ada juga Allah memberitahu Allah tidak kembalikan rohnya kepadanya. Lalu dia mati dalam tidur. Jadi setiap kali kita tidur, kemudian kita bangun, kita tiap mati sementara dan Allah kembalikan kepada kita roh kita semula. Subhanallah. Jadi siapa yang untuk menghadapi mati sementara dia bersedia, mudah-mudahan dia juga orang yang bersedia bila mati betul-betul. Jadi sangat penting perihal akhlak ataupun amal ibadah kita sebelum tidur. Sebelum tidur sunnah Nabi apa? Ambil wuduk. Itu sunnah Nabi. Berwuduk.
Lepas tu bersentuh dengan suami tak ada masalah, tak payah ulang. Suami sentuh awal ni sentuh, saya nak tidur dalam keadaan berwuduk ni. Dia nak buat pahala sunat, tapi dia buat dosa pula. Dosa menyakiti hati suami. Dia jekah suami tu. Jatuh bergolek suami dia. Awak ni pergi sentuh, saya dah cakap. Dia pun letak bantal tengah. Kan? Sebenarnya tak ada masalah bersentuh. Dia bukan syarat tak bersentuh. Kalau kita kata nak tidur dalam wuduk, sebaik tidur dah batal terus dah wuduk tu. Mana ada berkekalan wuduk? Sebenarnya sunnah ambil wuduk sebelum tidur tu dengan syarat ambil saja wuduk sebagaimana nak salat, kerana hikmah daripada tersebut ialah Allah akan menggugurkan dosa kita. Itu hadis Nabi kan. Barang siapa yang berwuduk akan keluar dosa-dosanya daripada celah jari jemarinya, daripada setiap wajahnya, daripada tangan hingga ke sikunya, daripada celah jari-jari kaki. Itu hadis Nabi yang sahih ya. Jadi sebelum kita tidur, antara lepas isyak sampai nak tidur ada masa kan. Mungkin ada dosa-dosa kecil kita lah. Jadi bila ambil wuduk, maka kita tidur dalam keadaan bersih daripada dosa. Kalau kita mati pun dalam keadaan tidak berdosa, ibu-ibu muslimin muslimat. Kecuali dosa besar, perlu dengan taubatan nasuha. Jadi apabila kita ambil wuduk sebelum tidur, kemudian terkentut contohnya, tak apa dah lah. Kemudian kalau kita tersentuh ke dengan suami, bukan tersentuh, sengaja sentuh pun tak ada masalah. Kan nak salam ke, nak cium ke kan, nak bermesra ke, tak ada masalah. Bukan bang, malam ni tak ya, saya nak kekalan wuduk ni. Jadi tak ada salam malam ni bang. Ataupun lepas isyak dia terus salam siap-siap. Bang, salam siap-siap ya. Bergaduh kadang tu sebab salah faham. Sebenarnya sebelum tidur nak membersihkan diri dengan wuduk. Kalau batal, tak kira terbatal sunat tu tak. Kemudian Nabi buat apa lagi? Baca 3 qul. Itu hadis Nabi yang sahih. Aisyah bercerita apabila Rasulullah nak tidur, Rasulullah akan mendekatkan kedua tangan. Maksudnya tangan kanan, tangan kiri. Macam berdoa. Nabi baca qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiga kali Nabi ulang, lalu Nabi sapu ke seluruh anggota badan sehingga seluruh anggota badan yang dapat capai. Semua. Dan kita kecualikan tapak kaki. Jadi mana boleh capai, sapu semua. Bayangkan ya, Nabi Muhammad yang dijamin Allah syurga, yang dijamin Allah selamat daripada api neraka, tak miss buat amalan tersebut. Tak miss. Subhanallah. Orang yang buat persiapan untuk mati sementara, insya-Allah dia juga orang yang bersiap sedia untuk kembara menuju Allah yang selama-lamanya, iaitu kematian. Jadi apa lagi yang kita buat sunat sebelum tidur? Baca surah Al-Mulk. Nabi bersabda, Tabarakallazi biyadihil mulk. Bacaan tu surah Al-Mulk itu, hiyal munjiyah, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah min azabil qabr. Hadis Nabi yang sahih. Ia adalah penghalang, ia adalah pelindung daripada azab kubur. Masya Allah. Jadi buatlah sunnah-sunnah Nabi tersebut, kemudian tidurlah. Bila bangun daripada tidur, itu hadis Nabi lagi tu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu daripada hadis Nabi. Kemudian bangun tidur juga daripada hadis Nabi, hadis sahih. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Muslimat, sangat penting baca doa selepas bangun tidur. Kalau kita tidur sementara dinama mati sementara. Tidur dinamakan mati sementara. Bila kita bangun pagi besok, kita berada di alam dunia lagi lah. Tapi hari yang baru. Betul atau tidak? Hari yang baru. Ketika kita mati betul-betul, kita ibarat akan bangun semula, tetapi di alam yang baru. Kalau kita tidur sementara, kita bangun di hari yang baru. Bila kita mati sungguh-sungguh, betul-betul, kita akan bangun di alam yang baru. Jadi sangat penting bagaimana kita bangun tidur. Mudah-mudahan begitu juga cara kita bangun bila selepas mati. Di alam yang barzah, alam sana lah. Jadi perhatikan, benda ni bukan perkara yang biasa-biasa sebenarnya. Siapa yang faham prinsip ni, dia tidak akan meninggalkan bacaan doa malam sebelum tidur dan bacaan doa ketika bangun tidur. Kalau tak percaya, percaya je lah. Tak payahlah tak percaya kan. Percaya saja. Sekarang kita akan baca satu hadis Nabi tentang bab bangun tidur. Buka pada muka surat 23.
23. Cuba baca muka surat 22 tu dulu. Sesungguhnya syaitan benar-benar musuh yang nyata bagi kita. Syaitan menunggu kelahiran kita. Dia tunggu waktu lahir. Dia nak berebut dengan azan di kanan kiri tu, dengan iqamah tu. Syaitan selalu mengganggu hidup kita dan syaitan juga menanti kematian kita. Dia tak akan tinggalkan kita. Okey, cuba baca sama-sama ya. Hadis di sebelah ni kita nak baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqidu syaitanu ala qafiyah ra'si ahadikum iza huwa nama salasa uqadin yadribu kulla uqadatin makanaha alaika laylun tawilun farqud fa in istayqaza fazakarallaha in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqaduha in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk tegak ibu-ibu. Masya Allah. Saya tahu dah lengah tu kan, dah semut, dah kengga semua. Nabi dah ni 5 minit lagi. Nabi SAW bersabda, syaitan membuat 3 ikatan di tengkok. Membuat 3 ikatan. Walaupun tak nampak, tapi ikatan syaitan sangat kuat. Sangat kukuh. Tidak boleh dibuka melainkan dengan 3 amalan ini. Sebab itu kita sebut, bangun nak tidur penting, bangun tidur pun sangat penting. Dia penentuan bagaimana kita nak mati dan bangun daripada kematian besok. Maksud penentuan bukan confirm betul-betul, tetapi orang yang jaga 2 perkara ni, insya-Allah ada ciri-ciri mati husnul khatimah, dibangkit di dalam barzah yang indah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nabi sebut, syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk di leher bahagian belakang. Salah seorang dari kamu ketika semua ketika tidur. Pada setiap ikatan, syaitan akan mengatakan, jampi dia ialah malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Dia ikat satu ikatan, dia jampi itu. Ikatan kedua, jampi itu. Ikatan ketiga, jampi itu. Itu yang bangun malam walaupun dah pergi tandas dah pukul 3 pagi. Walaupun dah kena air dah. Walaupun dah melangkah 10 langkah dah kan. Tapi masuk balik dalam selimut. Sebab baru pukul 3. Bangunlah pukul 4.30. Oh 4.30 sompek lagi ni. Masuk balik dalam selimut. Padahal dah lama dah tu nak mati tu. Kan? Umur dah 50 dah tu. Antara saya dengan makcik mati dulu makcik. Dari segi umur. Tapi dari segi yang lain, mungkin saya mati dulu. Kadang-kadang tu, Masya Allah, orang tua pun kan, tak kuat nak bangun malam ni. Tengok pukul 5, oh subuh lambat sekarang ni. Kalau 5 suku pun dan lagi ni, 2 rakaat, 4 rakaat ni. 5 suku, sambung lagi sampai 5.30. Tinggal 10 minit nak subuh, barulah dia kuat nak bangun. Ambil wuduk laju-laju, sempatlah. Macam itulah dia dah bertahun-tahun, tak meningkat-ningkat. Sebab apa? Kalah dengan ikatan syaitan. Jadi Nabi sebut apa? Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, putuslah satu ikatan. Kemudian jika berwuduk, putus lagi satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan solat, putuslah ikatan yang terakhir. Pada pagi hari, Nabi kata siapa yang buat begini, pada pagi hari, dia akan bersemangat dan dia akan happy. Dia akan gembira, dia akan ceria. Jika tidak melakukan seperti itu,
dia tidak ceria dan menjadi malas. Daripada pagi sampailah ke malam. Sebab itu orang yang bangun kelang kabut, dia punya ayat keluar memang ayat kelang kabut. Dia buka je mata, bang, dah lambat bang. Bang, bangun, dah lewat. Lepas tu kita kejut anak pula, bangun, dah lewat ni. Dia lupa sepatutnya perkataan pertama bila dia buka mata, kena putuskan ikatan daripada syaitan dengan kalimah zikrullah. Bangun tidur, perkataan pertama, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya lah aku kembali. Nampak tak doa tu? Ia berkenaan dengan hidupkan setelah mati, dan kepadamu aku kembali. Yang tu kita nak kembali kepada Allah husnul khatimah tu. Ia tergantung bagaimana keadaan kita bangun tidur. Jadi tolong ibu-ibu, nenek-nenek sekalian, bila kejutkan anak cucu, bila dia bangun, bangun, cepat-cepat pergi tanda dah lewat ni. Jangan. Bangun, duduk, baca doa dulu. Biarlah dia terpisat-pisat, dia duduk, kita kata baca doa. Kita pun tolong sebab dia mamai kan. Ikut Umi. Alhamdulillah, dalam mamai disebut. Kalau kita beriman dengan hadis Nabi ni, kita akan buat, kita akan paksa. Maka terbukalah belenggu yang pertama. Kemudian kita kata pergi ambil mandi. Kalau dah suntuk masa, ambil wuduk saja. Buka belenggu yang kedua. Tapi syaratnya adalah wuduk yang sempurna. Jadi ibu bapa nenek yang bertanggungjawab, dia akan tengok anak dia berwuduk. Sebab budak-budak kalau tak ngantuk, dia memang macam tu. Niat tak tahulah. Kalau wuduk tak sempurna, belenggu yang kedua tak putus. Dia hari itu daripada pagi sampailah malam balik, malas, lemah semangat, tak ceria. Saya tengok muka ibu-ibu ni ceria ni. Nampak dah terlepas belenggu syaitan. Okey, boleh senyum semua tak? Senyum, kena ceria. Dan sifat ceria ini sifat ahli syurga ya. Kalau kita baca satu buku yang ditulis oleh doktor-doktor di UIA, syarat wanita syurga, dia letak yang pertama berdasarkan firman Allah, hadis Nabi dan sifat Rasulullah, dia memiliki wajah yang tenang, wajah yang ceria. Dan benda ini datang daripada hati ya ibu-ibu sekalian. Senyum manis. Cuba senyum semua. Masya Allah. Macam ni ke senyum pada suami masing-masing? Senyum mata sepek kan senyum pada suami? Ni ketua haji imam je senyum mata sepek. Dekat suami senyum mata tak bergerak. Jangan. Jadi subhanallah, muslimat sekalian, jangan tinggalkan doa bangun tidur, ia sangat penting sebab ia akan membuka belenggu syaitan. Kemudian ambil wuduk, kemudian kita solat, insya-Allah. Ada orang tanya, Ustazah, wanita uzur macam mana dia tak solat? Belenggu tu macam mana? Jadi dia boleh gantikan dengan zikrullah. Sebab apa? Solat itu adalah bentuk kita mengingati Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, solatlah li zikri. Tunaikanlah solat untuk mengingatiku. Bagi orang yang uzur, wanita yang datang haid, tak boleh solat, maka bagaimana nak terlepas daripada belenggu yang ketiga ni? Maka gantikanlah dengan zikir-zikir yang lain. Amal-amal soleh yang lain. Baca Quran tak boleh juga, haram. Tapi baca Al-Maqsurah, di sana ada doa-doa, zikir-zikir. Maka mudah-mudahan terbuka juga belenggu yang seterusnya. Cuba muka surat 24. Saya tahu dah pukul 4. Nanti Bilal dia tarik ni, mic ni, dia rampas ni. Dia nak azan kan. Nanti baca sendiri. Sekarang COVID-19 mula bercambah kembali. Mula bertambah. Saya harap kita bukanlah di kalangan orang yang bila berlaku ujian dan musibah, kita menjadi golongan yang maki hamun, saling salah menyalah. Memang ada orang yang bersalah. Memang akan ada lah orang yang cuai dan sebagainya. Saya tengok banyaklah tu kemarahan netizen di Facebook dan sebagainya. Pada orang politiknya, pada orang sekiannya. Saya pun takut juga ada kluster Ustazah Asma' pula kan. Ada dah orang peringat tu Ustazah, jangan sampai jadi kluster Asma' Harun pula. Ustazah pergi beria ceramah sana sini kan kluster Asma' Harun pula. Akhirnya ibu-ibu, kita kembali kepada pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muka surat 24 ini, jadi kalau amalan, cuba tengok
apa yang Nabi sebut. Kalau kita balik nanti bacalah matan tu, sebab masa dah habis, tengok terjemahan. Sesiapa daripada umatku yang berdoa pada waktu pagi dan petang setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nabi sebut, dia maha mendengar lagi maha mengetahui sebanyak 3 kali. Maka akan bebas dari sebarang mara bahaya. Akan bebas daripada apapun mara bahaya. Ini merupakan hadis yang sahih. Hadis sahih. Dan siapa yang yakin dan percaya dia akan buat. Dan bila dia buat, dia akan tenang. Jadi setiap pagi dan setiap petang. Nabi kata pagi dan petang ibu-ibu sekalian berapa kali? 3 kali. Pagi baca lepas subuh 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Maksud dia apa? Dengan nama Allah. La yadurru ma'asmi, tidak ada mudarat dengan namanya. Syai'un, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama', di bumi ataupun di langit. Wa huwas sami'ul alim, sesungguhnya dialah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi bila baca tu bukan dengan ragu-ragu, tapi bacalah dengan yakin. Setelah baca yakin, Allah selamatkan kita daripada COVID-19 ni. Dan ajar anak kita pun sama yakin. Kita tahu dan makhluk Allah yang nama COVID-19 ni, makhluk Allah ni tak boleh nampak dengan mata kasar. Tak boleh dibau dengan hidung, tak boleh dengar dengan telinga. Tetapi insya-Allah dengan mohon perlindungan dengan Allah dengan yakin, kita akan selamat. Dalam masa yang sama, bukan menonong je kan, tak pakai. Tu kenapa tak jaga, tu kenapa tak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tu rumah sini. Itu peli namanya. Sebab apa? Bukti seseorang itu, dia yakin dengan janji Allah, dia akan susuli dengan usaha ikhtiar. Sebab itu usaha doa tanpa ikhtiar kosong. Usaha doa tanpa ikhtiar itu menunjukkan doanya tidak dimakbulkan Allah. Antara ciri-ciri doa makbul, susulan selepas itu Allah beri dia kekuatan untuk ikhtiar. Minta, ya Allah jadikanlah anakku berjaya dalam SPM. Nampak doa kita tu makbul atau tidak? Tengok anak kita mula berusaha, rajin belajar. Itu ciri-ciri. Adalah insya Allah doa kita makbul. Jadi kalau siapa yang berdoa dengan Allah, perlindungan ni, ini doa ni. Selepas itu susulannya adalah pakai mask, selalu hand sanitizer, selalu jaga penjarakan sosial, kurangkan di tempat khalayak ramai dan sebagainya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua juga di kalangan yang dapat perlindungan ini. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat sekalian. Nanti boleh tengok lagi seterusnya sampai akhir. Buku ini disusun dengan begitu indah, dengan warnanya, dengan gambar-gambarnya, dengan kulitnya tu. Jarang buku ada metalik ibu-ibu sekalian. Sebab itu masa penerbitan buat ni, pihak penerbit kata, Ustazah buku ni untung tak banyak. Sebab costing tinggi. Sebab banyak buku kalau tuan-tuan tengok, puan-puan tengok, banyak buku hitam putih ya. Ini gambar berbeza, colourful, dengan finishing kulit dan sebagainya. Mudah-mudahan isi kandungan juga seindah persembahan tu. Masya Allah, alhamdulillah. Sebagai penutup, di luar sana ada tabung sumbangan dan di rumah Allah ini juga ada tabung. Mudah-mudahan kita jangan tinggalkan majlis ini tanpa memberikan infak di jalan Allah. Nabi sebut, barang siapa berinfak, Allah akan berinfak kepadanya. Yang kedua, di luar sana ada di meja jualan tu kami membawa barang-barang di bawah Ustazah Asma Harun. Dan jualan ini adalah jualan amal. Kami ada 4 tabung. Tabung pendidikan, anak fakir miskin kita tanggung pelajaran. Sampai ada yang universiti pun kita tanggung. Kemudian kedua, tabung perubatan. Yang sakit, orang fakir miskin, kita tanggung kos perubatan. Keperluan wheelchair ke, keperluan katil ke, keperluan kos bil ke. Kemudian kita ada tabung kebajikan. Kemudian tabung dakwah. Setiap jualan buku ke di luar sana ada madu asli. Madu tu aslilah. Madu yang tak payah cakap batu. Okey, subhanallah. Madu asli di luar sana ada beberapa jenis. Ada madu sidir, madu Yaman yang terbaik, ada juga madu yang lain. Masya Allah. Kemudian ada kekacang, ada buku-buku,
Ada apa lagi? Air zam-zam. Air zam-zam susah nak dapat sekarang, ada kismis dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah redha jihad ekonomi kami ni untuk menggerakkan agenda dakwah. Sebab kami ada 30 orang staf yang bekerja sepenuh masa untuk buat kerja dakwah, kerja kebajikan, bagi santuni mu'alaf, fakir miskin dan sebagainya. Dan di situlah kami cari pendapatan untuk menampung belanja kos operasi sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Jika ada handphone yang pecah, jangan buat merata-rata. Kalau saya ada cakap salah, janganlah mengata. Subhanallah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. I love you all so much.